Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kita sambung di bahagian kedua, amalan-amalan di rumah di bulan Ramadan ketika PKP. Jadi tuan-tuan, selepas kita solat subuh, ya, selepas subuh, lepas salat, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tuan-tuan, jangan kita ubah kedudukan kaki kita ketika tasyahud akhir itu, ya, jangan ubah. Sebabnya ada amalan yang memang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada orang lepas salam saja dia ubah, bersila lah, ya, dia pergi ke belakang lah dan sebagainya. Ini tidak sunnah, ya. Dia kena duduk, jangan ubah kedudukan, ya. Dia istighfarlah 3 kali, dan lepas itu dia membaca 10 kali, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca 10 kali, ya, dalam keadaan dia duduk tahiyat akhir. Apa kelebihan dia? Ya, kelebihan dia. Pertama, ditulis tiap ucapan itu 10 kebaikan. Ya, dihapus 10 kejahatan, diangkat, ya, makam dia, ya, 10 derajat. Dan yang keempat, menjadi penjaga dari setiap yang ia benci, ya. Yang kelima, tidak halal bagi dosa untuk membinasakannya kecuali syirik. Yang keenam, tergolong daripada orang yang paling bagus amalannya, melainkan ada lagi orang lain yang lebih bagus amalannya daripadanya. Jadi jangan kita ubah, tuan-tuan. Amalan ini kita buat pada sembahyang, lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang asar, dan lepas sembahyang maghrib, ya. Coba amalkan tu, tuan-tuan, ya. Amalkan itu. Ya, kelebihan dia ada 6 perkara tadi. Dan kita pun membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Dan jangan tinggal, ya, baca ayatul kursi. Jangan tinggal. Kalaupun kita sembahyang di mana-mana, imam tak baca ayatul kursi, kita baca lepas sembahyang, ya. Jadi lepas daripada kita berdoa semua, lepas subuh jangan tidur, ya. Jangan tidur. Sebabnya tidur lepas subuh dipanggil hailula, ya, dipanggil hailula. Jadi tidur lepas subuh, naumun ba'dal fajri, ya. Kenapa ditegah tidur, tuan-tuan, lepas subuh? Summiyat bil hailula, dinamakan bil hailula li'annaha tahulu bainal mar'i wa rizqihi. Dinamakan hailula kerana rezekinya akan dijauhkan daripada seseorang yang tidur lepas subuh itu. Itulah dipanggil al-hailula, ya. Ha, ya, lam, walam, seperti saya sebut tadi. Jadi ada 3 perkara dalam apa, tuan-tuan, tiap-tiap hari. Ada lagi tidur yang dipanggil qailula. Qailula. Apa qailula? Itu tidur, ya, sebelum zuhur, ya, ataupun istirahat. Nabi kata, qailu fa inna syaitana la taqil. Kamu berqailulah lah, kerana syaitan itu tidak berqailulah. Kerana ia, tuan-tuan, akan menolong kita, ya, 15 minit ke 30 minit sebelum, lebih kurang 30 minit sebelum zuhur itu kita tidurlah sekejap, ya. 15 ke 20 minit, 25 minit sebelum azan zuhur itu kita tidur, ya. Itu dipanggil qailulah. Ini amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tiap hari. Dan ada lagi, tuan-tuan, yang dipanggil ailula, tidur lepas asar. Nabi larang tidur lepas asar, ya, dipanggil ailula, ya. Ailula ini, kalimah ailula daripada perkataan al-illa, itu penyakit, al-marad was-saqam, di mana orang yang tidur lepas asar dia akan mendapat penyakit sesak nafas, murung, gelisah, boleh jadi juga penyakit gila. Jadi jangan tidur lepas subuh,
dan jangan tidur lepas asar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kan? Sepatutnya saya 18 saya bulan 3 2020 baru ni, ya, permulaan PKP, saya membawa jemaah 46 orang. Ya. Oleh kerana PKP, maka tak dapatlah saya pergi. InsyaAllah ada rezeki lepas ni saya akan pergi. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun kita tak pergi, tapi ada hadis Nabi SAW. Ya, hadis Nabi SAW. Apa bunyinya? Man sallal ghadata fi jama'atin. Siapa yang sembahyang subuh, ghadat, pagi, subuh, fi jama'atin, bersama jemaah. Kalau orang yang tidak sembahyang jemaah itu tak masuk. Ya, yang biasa sembahyang jemaah, ya. Summa qa'ada, kemudian dia duduk. Dia zikrullah, dia berzikir kepada Allah. Lepas sembahyang subuh dia duduk, dia zikir kepada Allah hatta tatlu'a syamsu, sehingga terbit matahari, ya. Summa shalla raka'atain, kemudian dia sembahyang 2 rakaat. Sembahyang apa tuan-tuan? Sembahyang Isra. Sembahyang Isra dipanggil awal duha. Kanas lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin. Kalau dia buat begitu, dia akan mendapat seolah-olah pahala haji dan umrah sempurna dan sempurna. Walaupun kita tak pergi sana, tapi dengan sebab kita sembahyang jemaah dan kita duduk berzikir kepada Allah hingga terbit matahari, 15 minit lepas tu kita pun sembahyang Isra, maka kita seolah membuat haji dan umrah yang sempurna. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Tabrani, ya. Jadi jangan kita susah. Allah saja yang tahu niat kita yang mau pergi haji dan umrah. Kalau tak dapat tahun ini, tahun 2020, kan kita amal ni hari-hari, insya-Allah Allah yang tahu macam mana dia mau membalas, ya. Dan lepas itu tuan-tuan, ya, kita lepas kita berzikir itu, apa di antara zikir yang baik? Kita berzikir dengan yang dipanggil, ya, Al-Baqiyatus Salihat. Pernah dengar tak ni? Al-Baqiyatus Salihat. Ya. Dalam Quran disebut 2 tempat. Satu dalam surah Al-Kahfi ayat 46, satu surah Maryam ayat 76. Al-Baqiyatus Salihat. Al-Baqiyatus Salihat apa dia? Yaitu kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau kita, Nabi kata berzikirlah sebanyak-banyaknya. Kan? Kalau kita zikir lepas subuh tu, kita berzikirlah, tak sama ada berzikir biasa atau kita menyanyikan sikit subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita berzikir itu. Itulah dipanggil al-baqiyatus salihat. Apa kelebihannya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya. Mereka melalui di satu tempat yang mana orang tengah menanam sesuatu, ya, membajak dan menanam. Nabi tanya, ada kamu mau tahu tak apa yang lebih baik daripada itu, ya. Lepas tu Nabi bagi tahu, ya gerisu dengan dia bagi tahu apa? Kamu berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi Nabi kata ya gerisu kullu bikulli wahidin syajaratin fil jannah, ya. Dengan dia menyebut satu zikir itu akan ditanam padanya satu pokok di syurga. Subhanallah satu pokok, walhamdulillah satu pokok. Jadi bayangkan kalau kita berzikir 300 kali pagi contohnya. Ini al-baqiyatus salihat. Saya cadangkan lepas subuh dengan lepas asar, ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita zikir dia 300 kali. Coba bayangkan berapa banyak pokok yang menunggu kita, yang ditanam dengan zikir kita itu di syurga, ya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Dan Nabi pernah bersabda li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Hadis riwayat Muslim. Dengan aku berkata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, lebih baik, ya, daripada
aku sukai daripada apa yang terbit daripada matahari. Daripada timur ke barat, apa yang dia lalu itu lebih baik daripada itu, dengan dia berzikir itu. Ya, banyak tuan-tuan. Kalau kita mau sebut tentang apa? Tentang kelebihan al-baqiyatus salihat, contohnya junnah. Ya, Nabi kata dia junnah, dia merupakan perisai bagi kita di akhirat besok. Dialah akan ke hadapan. Ya, junnatun. Dipanggil muqaddimat wa munjiat, ya, penyelamat, dan dia akan berada di hadapan kita, dan kita membanyakkan zikir al-baqiyatus salihat. Ya, kita amalkan itu tuan-tuan. Dan kita selawat 10 kali, sekurang-kurang 10 kali. Ya, Nabi pernah bersabda, dengan kita berselawat 10 kali lepas subuh dan petang, asar, kan, insya-Allah kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berzikir tuan-tuan sampai terbit matahari. Ya, bila terbit matahari kita tidak dibenarkan sembahyang lagi. Sebab masa itu orang-orang lain yang menyembah matahari itu dia akan sembahyang masa itu. Kita diharamkan. Ya, melainkan ada sebelum ni mereka kira 15 hingga 30 minit. Barulah kita sembahyang. Sembahyang apa? Sunnat Isyraq. Tapi ahli falak yang terbaru ni tuan-tuan, diorang mengira macam mana? Ya, diorang mengira macam mana? Naik matahari, dikata naik matahari saja sehingga segala ataupun setombak. Ya, setombak. Jadi tuan-tuan, segala itu berapa jauh? 8 hasta. Ya, 8 hasta. 8 hasta tu tuan-tuan dikira berapa darjah? Dikira sama dengan 7 darjah. Ya, 1 darjah berapa minit? 1 darjah 4 minit. 4 minit. 1 darjah 4 minit. Jadi kalau 7 darjah berapa minit? 28 minit. Artinya naik matahari sampai 28 minit sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang Isyraq, ataupun awal dipanggil awal duha. Awal duha. Ada yang kata 15 hingga 30 kan, tapi ulama falak yang terkini dikira begitu, 28 minit. Ya, dengan 1 tombak, ya, segala dan sebagainya. Jadi kita sembahyang, ya, sunat Isyraq 2 rakaat. Itulah yang dapat pahala seperti pahala haji dan umrah. Kita sembahyang itu 2 rakaat saja, jangan lebih. Ada orang sembahyang Isyraq sampai 4 rakaat 6 rakaat, tidak. Dia 2 rakaat saja. Jadi bila pula sembahyang duha, ya, ada juga yang panggil sembahyang duha ni awabin. Sembahyang duha. Daripada ilmu falak tadi katanya, sembahyang duha ni lepas naik matahari antara 40 hingga 48 minit. Artinya minit lepas itu kita sembahyang duha. Ya tuan-tuan, kita sembahyang duha. Jadi kita sembahyang duha 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Ya. Usalli sunat ad-duha raka'ataini lillahi ta'ala. Boleh juga terus 4 rakaat. Usalli sunat ad-duha 4 raka'atin lillahi ta'ala. Ya, ini banyak tuan-tuan khilaf ulama. Jadi saya tak mau buat syarah yang panjang di sini kan, macam mana sembahyang 4 rakaat menurut Ibnu Abidin dalam Ibnu Abidin, seperti mana yang riwayatkan dalam Baihaqi oleh Uqbah bin Amir, ya, bila sembahyang 4 rakaat, mula-mula dibaca surah Asy-Syams, yang kedua Ad-Duha, yang ketiga Al-Kafirun, yang keempat Qul Huwallahu Ahad. Kalau dua-dua macam mana? Jadi tuan-tuan, yang penting kita buat, ya, sekurang-kurang 4 rakaat duha, ya, 4 rakaat duha. Sebab kelebihan duha ni baik tuan-tuan untuk rezeki, memurahkan rezeki kita. Ya, kalau ada rezeki itu di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan, kalau yang jauh dekatkan dan sebagainya. Kan dengan amalan duha itu Allah akan apa? Allah akan murahkan. Insya-Allah Allah akan mudahkan rezeki kita. Dan lepas duha itu tuan-tuan, kita berdoa duha, kan? Aisyah dia pernah menyebut, Aisyah radhiyallahu anha dia pernah menyebut, ya, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang ad-duha, semua qala Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkanlah aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Berapa banyak dibaca oleh Nabi? Hatta qalaha mi'ata marra. Nabi sendiri, tuan-tuan perempuan, ya, berzikir dengan itu, ya, mohon ampun dan bertaubat 100 kali
selepas apa? Salat duha. Apa dia doa? Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali. Jadi tuan-tuan, seperti saya sebut tadi, ya, lebih kurang jam 12 kalau di Sabah, jam 1 mungkin di Semenanjung, ya. Tidur qailula, ya, tidur sebentar. Ya, tidur sebentar sebelum zuhur. Bila azan zuhur tuan-tuan? Azan zuhur, azan di rumah. Seperti mana saya sebut tadi, jangan tidak azan, jangan terus qamat, azan. Dan kita sembahyang, ya. Kita sembahyang sunat 4 rakaat. Ya. 4 rakaat. Kalau boleh tuan-tuan, kita perbanyakkan 4 rakaat sebelum sembahyang fardu, 4 rakaat selepas fardu zuhur. Ya, 2 muakkad dan 2 tidak muakkad. Yang lepas tu pun 2 muakkad dan 2 tidak muakkad. Ya, yang dituntut. Sebab Nabi daripada Ummu Habibah, ya, tentang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sebelum zuhur, Nabi SAW pernah, ya, bersabda, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha haruma 'alan nar. Ya, siapa yang memelihara tiap zuhur, dia memelihara, meneruskan, ya, continue, meneruskan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, haram baginya neraka. Hadis ini riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Jadi tuan-tuan, kalau kita sembahyang zuhur, kita amalkan hal ini. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, haram diri kita daripada api neraka. Dan kita sembahyang jamaah zuhur, ya, sembahyang jamaah zuhur. Kalau boleh lepas zuhur, tuan-tuan, kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran, ya. Sembahyang kita membaca Al-Quran, nanti kita buat perkiraan di akhir nanti. Macam mana pahala Allah bagi tentang Quran. Dan tuan-tuan, boleh juga kita rehat lepas tu. Dan asar, ya, azan asar, ya, azan. Dan kita sembahyang salat sunat 4 rakaat, muakkad dan bukan dan ghair muakkad, dua-dua. Lepas tu kita salat jemaah. Lepas salam, jangan lipat kaki macam saya sebut tadi, ya. Dengan lipat kaki kita baca la ilaha illallah wa 10 kali, ya. Dan kita baca al-baqiyatus shalihat, ya, al-baqiyatus shalihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita bacalah 300 kali lepas asar ni tuan-tuan, ya, lepas asar. Dan kita baca sayyidul istighfar, dan kita selawat 10 kali seperti yang saya sebut tadi, ya, 10 kali lepas subuh, 10 kali lepas asar. Maka insya-Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat kepada kita lepas asar tuan-tuan. Selalunya bapak-bapak, abang-abang, kadang-kadang makcik-makcik juga pergi ke pasar. Tak kira lah dia pergi mana, pergi Tesco kah kalau di Semenanjung. Kalau di sini apa dipanggil? Banyak sangat. Atau pergi pasar besar Kota Kinabalu contohnya, pasar besar Sandakan atau Tawau. Apa doa yang dia perlu baca? Ya, ada hadis daripada Ibnu Umar. Ya, Umar Al-Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man dakhala suqa, siapa yang masuk ke pasar ikan kah, pasar sayur kah, pasar apa ataupun pasar raya kah, faqala, dan dia berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia membaca itu tuan-tuan, kataballahu lahu alfa hasanah. Bila dia membaca itu, masuk dalam pasar, Allah akan menulis baginya alfa hasanah wa maha anhu alfa sayya wa rafa'alahu alfa darajah, ya, ditulis baginya beribu-ribu darjat, dihapuskan beribu-ribu kejahatan, dan diangkat darjat beribu-ribu darjat. Dalam kalimat Arab tuan-tuan, kalau disebut alfa itu artinya 1 juta. 1 juta. Artinya kalau kita baca doa bila pergi ke pasar, ya, kita dapat 1 dosa. Kita akan mendapat 1 kebaikan, 1 juta kebaikan, akan dihapus 1 juta kejahatan, dan akan diangkat 1 juta darajah. Tuan-tuan, ini hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan
Abu Daud. Jadi kalau kita pergi pasar, kita baca doa ni, dapat kita ganjaran. Tengok tuan-tuan, ya, punya banyak ganjaran di bulan puasa ni. Pergi pasar pun dapat macam-macam apa? Macam-macam pahala oleh Allah. Jadi sebelum kita berbuka, lebih kurang 10 minit, kita berdoalah kepada Allah sebelum berbuka. Kalau di Sabah contohnya jam 6.30, jam 6.20 kita sudah berdoa, ya Allah ampunkan dosa, ya Allah bagilah aku rezeki yang bermanfaat, yang berkat, ya Allah, jadikanlah rumah kami rumah yang dan sebagainya. Doa macam-macam tuan-tuan. Ikut kita apa kita doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Azan, ya, azan tuan-tuan, maka kita pun berbuka puasa. Masa itulah berbuka, ya, mulakan dengan korma ataupun manisan. Kalau tiada manisan atau korma, minumlah air putih, ya, minumlah air putih. Jangan mulakan berbuka puasa dengan bersigup, ya. Ada saya dapati tuan-tuan, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah, dia pun isyak rokok, lega dia bilang. Dia berbuka dengan perkara yang haram, ya. Bukalah dengan perkara yang sunat dan sunnah. Di Anas bin Malik, Rasulullah SAW apabila berbuka puasa, baginda berbuka dengan beberapa biji korma basah. Sebelum salat dia akan buat itu dulu, korma basah, lepas tu baru sembahyang, ya. Jika tidak korma basah, baginda berbuka dengan korma kering. Kita di Malaysia ni sebenarnya korma kering, ya. Maka jika tiada korma kering, baginda berbuka dengan beberapa teguk air. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Jangan kita biasakan buka puasa makan makanan berat, nasi biryani, nasi tomato, ya, dan sebagainya. Ini akan melemahkan kita untuk salat, tuan-tuan, ya. Lepas itu kita salat jemaah, kita salat sunat qabliyah. Sunat qabliyah, ya. Ada orang kata, ya, Nabi tak pernah buat, ya. Bila saya cek hadis, rupanya Nabi tak buat, tapi sahabat-sahabat salat qabliyah Nabi tak halang. Jadi artinya ini takririyah, sunnah takririyah. Kita sembahyang salat maghrib berjamaah, ya, berjamaah. Jangan ubah kedudukan lepas sembahyang seperti mana saya sebut tadi. Kita pun membaca, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali, ya. Kita lepas berjamaah, ya, solat sunat ba'diyah ini muakkad, dan kalau boleh kita salatlah salat awwabin. Lepas tu tuan-tuan azan isya, ya, azan isya, dan kita pun salat qabliyah isya, kan, dan kita salat berjamaah. Salat ba'diyah kita sembahyang 4 rakaat kalau boleh, 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghair muakkad, ya. Sebab ada hadis daripada Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin, siapa yang sembahyang isya pada jemaah, wa shalla 4 raka'atin, dan dia sembahyang pula lepas isya 4 rakaat, dia sembahyang lagi 4 rakaat, ya, qabla an yakhruja minal masjid, sebelum dia keluar daripada masjid. Itu kalau sembahyang di masjid. Tapi kalau kita sembahyang di rumah, ya, dia sembahyang di rumah 4 rakaat, kana ka'adri lailatul qadar, pahalanya seperti malam Lailatul Qadar. Sembahyanglah tuan-tuan lepas isya 4 rakaat. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani, ya. Lepas itu barulah kita mulakan sembahyang tarawih. Saya sudah sebut di siri yang sebelum ini, siri kedua tak silap saya. Kita sembahyanglah tarawih 8 rakaat, ataupun kita sembahyang 20 rakaat, ataupun kita sembahyang 36 rakaat. Kalau saya ditanya berapa rakaat mau sembahyang, sembahyanglah 20 rakaat seperti yang diambil, ya, diistimbatkan oleh ulama-ulama besar, termasuk ulama yang 4, ya. Sembahyang 20 rakaat, ya, lebih banyak pahala, ya. Dan lepas semua tu, lepas kita sembahyang tarawih, apa kita buat? Kita bacalah Al-Quran, ya, kita bacalah Al-Quran. Tadarus tuan-tuan, tadarus. Kalau ada orang yang menegur, ya, kita baca menegur. Dan saya cadangkan tuan-tuan,
Ramadan 2020 ni setiap kita sekurang-kurang sekali khatam. Ya, Imam Syafi'i 60 kali. Imam-imam lain ada yang 3 hari sekali khatam. Ada yang seminggu sekali. Dan kita tuan-tuan, ya, kita iman yang lemah ini, kita khatamlah Al-Quran, ya, sekurang-kurangnya sekali pada bulan Ramadan ini, ya. Jadi kita baca satu hari satu juz. Kalau boleh tiap lepas kita buat. Dan ini yang saya buat lepas tarawih, baca satu juz setengah, satu juz setengah. Lain lagi kita baca siang, ya. Lain lagi yang kita baca siang. Jadi tuan-tuan, Ramadan dan Al-Quran akan menjadi syafaat kita pada hari kiamat. Ya, daripada Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Ramadan dan Al-Quran akan memberi syafaat pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa akan berkata, ai Rabb, ai Tuhan, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar fasyaffi'ni fi. Wahai Allah, aku tegah dia makan dan syahwat pada siang hari, berilah aku kebenaran untuk memberi syafaat padanya. Ya, Ramadan meminta kepada Allah. Dan Quran pula, wa yaqulul Quran, Quran berkata, mana'tuhu an-naum, ya Allah, aku menegahnya daripada tidur. Artinya lepas daripada kita isyak tu tuan-tuan, kita banyak baca Quran, ya. Mana'tuhu an-nauma bil-laili, aku menegahnya tidur pada ketika malam. Fasyafi'ni, berikanlah aku kebenaran untuk memberi syafaat kepadanya. Fayusyafa'an, maka kedua-dua itu akan memberi syafaat kepada pembaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, kita bacalah Al-Quran. Dan percayalah bahwasanya pahala paling besar di Ramadan ini ialah membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Menurut Imam Syafi'i rahmatullah alaih, huruf Al-Quran 30 juz itu adalah sebanyak 1.027.000 huruf. Dan Nabi kata, tidak aku mengata alif lam mim itu satu apa? Dipanggil apa tu? Dipanggil alif lam mim itu. Alif itu satu huruf, ya. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan satu huruf itu akan diberi kebaikan, ya. Pahala 10 kali. Jadi kalau alif lam mim dia dapat 30. Cuba bayangkan, tuan-tuan. Kata satu orang itu dia membaca Al-Quran satu hari satu juz, ya. Quran 1.027.000 huruf, ya, 30 juz. Kita bagilah 1.027.000 itu bagi 30 hari, ya. Jadi satu juz Al-Quran lebih kurang 34.233 dan 333 huruf. 34.000 lebih. Kita kira 10. Bila kita kira 10, ya, 10 pahala, artinya satu orang itu dia membaca satu juz Al-Quran, maka dia akan mendapat pahala tiap huruf itu, ya. Satu juz itu tuan-tuan 342.333 sekurang-kurang kalau dia baca satu juz, tuan-tuan, 342.000 pahala yang dia dapat, ya. Cuba bayangkan, ini yang kita kira, belum lagi pahala yang Allah bagi, ya, yang Allah bagi pada bulan Ramadan, ya. Sebab Allah yang membalaskan amalan kita pada bulan ini. Jadi itulah tuan-tuan, saya tunjuk tadi daripada mula bangun hinggalah kita habis tarawih membaca Quran, dan lepas baca Quran tuan-tuan, kita bolehlah berehat, ya, berehat dan kita bangun pada jam 3:30 pagi. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini memberi manfaat kepada kita, kepada diri saya, kepada keluarga saya, juga kepada kaum muslim dan muslimat, supaya pada bulan Ramadan
ini, tahun ini, begitu juga pada bulan Ramadan yang akan datang, begitu juga pada hari-hari yang seterusnya, kita amallah seperti mana amalan yang saya tunjuk ini. Karena semua ini saya kutip daripada Al-Quran dan As-Sunnah, daripada kita ulama yang muktabar, agar kita tuan-tuan akhirat besok kita ada bekal untuk ketemu dengan Allah Azza wa Jal. Yang baik datangnya pada Allah, yang tidak baik datangnya pada nafsu saya sendiri. Terima kasih banyak, dan insyaAllah kita akan ketemu lagi di siri yang kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.